Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ishrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Jadi saya harap awak semua berada dalam keadaan sihat walafiat di mana saja anda berada. Jadi untuk kelas malam ini kita akan kita buat secara dalam talian sebab kalau telah pun membaca rumusan kuliah yang saya berikan, ada perkara-perkara yang sebenarnya lagi mudah diterangkan sekiranya um, um, dibuat secara dalam talian sebab kita boleh menconteng pada rajah dan semua tu, dan saya rasa itu lagi mudah dibuat secara dalam talian berbanding kalau kita nak bersemuka, saya kena photostat, awak kena tengoknya. So sebab itu kita memilih untuk melakukan kelas secara dalam talian pada malam ni. Right? Jadi untuk kelas pada malam ni kita akan bercerita tentang meskipun ni kursus tentang astronomi dan kebiasaannya kalau kursus astronomi ni kelas yang kedua selepas pengenalan astronomi itu jalan terus akan bercakap tentang objek-objek yang ada di langit, tentang dia akan mulakan barangkali dengan buruj ataupun dengan pergerakan matahari dalam satu hari ataupun pergerakan bulan dalam sebulan begitu. Tapi dan itu biasa dilakukanlah untuk kursus astronomi, dia terus meluru ke angkasa lepas. Tetapi kita jangan lupa yang apabila kita mendongak ke langit, right? Apabila kita mendongak ke langit untuk melihat bintang ataupun bulan ataupun planet ataupun apa-apa yang di langit, kita sedang memerhatikan angkasa lepas tu daripada sebuah boleh kira macam kapal angkasa jugalah. Kapal angkasa yang sedang bergerak, dan kapal angkasa itu adalah planet bumi kita. Dan dari satu segi sebagai sebuah tempat untuk melakukan cerapan, bumi bukan satu tempat yang ideal, right? Dari segi kemampuannya untuk melakukan cerapan. Kenapa kita kata macam tu? Sebab satu, ada beberapa sebab. Yang satu, bumi berpusing pada paksinya, right? Artinya pada setiap masa sekiranya kita memerhatikan satu objek, contohnya kalau kita memerhatikan satu bintang di langit, pada setiap masa bintang itu akan bergerak di langit. Dia akan terbit dari timur, kemudian akan mengambang di tengah-tengah langit, kemudian dia akan terbenam di barat. Jadi kalau kita nak mencerap sesuatu, right, daripada permukaan bumi ni disebabkan oleh pusingan bumi pada paksinya, maka pemandangan kita terhadap langit tu akan sentiasa berubah-ubah. Dan dari satu segi itu macam menyusahkanlah, sebab kalau kita fikir kalau kita nak mencerap sesuatu, seelok-eloknya benda yang kita nak cerap tu sepatutnya pegun, dan kita pun pegun juga, right? Ataupun objek yang kita nak cerap tu sebenarnya pegun lah, supaya kita tak perlu sentiasa mengubah pandangan kita semata-mata untuk mengejar objek yang telah bergerak, right? So itu satu faktor lah yang, ataupun satu sebab kenapa kita katakan yang bumi ni dia bukan satu pelantar, dia bukan satu tempat untuk mencerap yang ideal, sebab dia berpusing pada paksinya yang menyebabkan pemandangan langit itu sentiasa berubah. Bukan saja dari malam ke malam, tapi dalam satu malam tu pun daripada senja sampai ke fajar, pemandangan langit itu akan berubah, right? Jadi kalau kita nak mencerap contohnya mencerap bulan katakan, dan pada malam tersebut bulan tu dia terbit pada tengah malam dan dia akan terbenam pada mungkin waktu fajar. Jadi bulan tu dia akan bergerak melintasi langit daripada ufuk timur sehinggalah ke ufuk barat. Dan sekiranya kita ingin memerhatikan bulan, kita perlu sentiasa mengubah kedudukan teleskop ataupun alat yang kita gunakan tu supaya dia sentiasa memandang ke arah bulan, sebab bulan tu bergerak, right? Bulan tu bergerak melintasi langit. Jadi kita kena seolah-olah kita kena mengejar objek yang kita ingin cerap tu. So itu sebab pertama kenapa kita katakan yang bumi ni bukan satu platform yang
yang unggul lah untuk melakukan cerapan. Yang kedua, selain daripada berpusing pada paksinya, bumi juga bergerak mengelilingi matahari, right? Jadi sudahlah bumi itu memang berpusing pada paksinya, justru kita melihat pemandangan langit yang berbeza-beza kan akibat pusingan bumi pada paksinya. Ditambah pula dengan peredaran bumi mengelilingi matahari, dan itu membawa dua kesan. Yang satu berlakunya yang satunya siang dan malam lah kiranya, right? Jadi kita hanya boleh mencerap daripada 24 jam sehari itu, kita hanya boleh mencerap bintang-bintang ni sekurang-kurangnya dalam, kalau kita buat cerapan cahaya tampak, kita hanya boleh mencerap separuh daripada satu hari itu saja, right? Kita tak boleh mencerap bintang pada waktu siang misalnya, right? Yang kedua, apabila peredaran bumi mengelilingi matahari itu, dia menyebabkan pemandangan langit yang kita lihat dari bulan ke bulan akan berbeza-beza juga, right? Bintang-bintang yang kita boleh lihat pada bulan Oktober misalnya berbeza dengan bintang-bintang yang boleh kita lihat pada bulan Julai ataupun pada bulan Januari, right? Jadi ada musim-musim pada kemunculan bintang-bintang ni. Samalah macam kalau kita semua mungkin biasa dengan musim buah-buahan kan, ada pada bulan-bulan tertentu kan ada buah durian. Sekarang ni nak masuk musim durian kan. Kemudian ada musim-musim tertentu buah lain pula yang ranum, yang masak kan. Jadi kita dah biasa dengan rentak alam yang ada musim-musimnya di muka bumi ni. Dan sebenarnya bila kita mencerap objek-objek di langit, tak kira lah bintang ke, bulan ke, planet ke, itu pun ada musim-musimnya. Ada misalnya kalau kita ingin melihat, memerhatikan buruj Orion misalnya, kita hanya boleh melihat buruj Orion pada akhir tahun, right? Kita tak boleh melihat buruj Orion pada pertengahan tahun. Jadi sekiranya kita ingin melakukan cerapan ke atas buruj Orion daripada permukaan bumi, kita kena menunggu masa yang sesuai ataupun bulan yang sesuai untuk melakukan cerapan tersebut, right? Dan itu salah satu sebab kenapa ahli astronomi menghantar teleskop ke angkasa lepas. Sebab apabila kita menghantar teleskop ke angkasa lepas, kita tidak tertakluk kepada pusingan dan peredaran bumi mengelilingi matahari, right? Jadi kerja-kerja cerapan astronomi itu boleh dilakukan dengan lebih produktif. Jadi perkara pertama, pusingan bumi pada paksinya. Perkara kedua adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Perkara ketiga yang menjadikan bumi ini bukan pelantar cerapan astronomi yang unggul adalah kerana bumi ini diselubungi dengan lapisan atmosfera. Dan bukti paling ketara bahawa bumi ini diselubungi oleh lapisan atmosfera adalah kita ni boleh bernafas, right? Kita boleh bernafas. Kenapa kita boleh bernafas? Selain daripada kita ada paru-paru dan semua ni, kita boleh bernafas sebab lapisan bumi diselubungi oleh lapisan udara yang dipanggil atmosfera, right? Dan dalam atmosfera ni lah ada gas-gas yang membolehkan kita bernafas, dan dengan apabila kita bernafas maka kita boleh hidup dan semua benda, kita boleh menjalankan proses-proses biologi yang lain. Jadi bukti yang paling ketara bahawa kita ni sebenarnya hidup dalam lautan udara yang dipanggil atmosfera adalah kita boleh bernafas, right? Selain itu, ada juga bukti lain yang memberitahu kita bahawa planet kita ni diselubungi oleh atmosfera. Dan bukti itu adalah apabila kita melihat ke bintang di langit, ianya berkelip, right? Jadi kelipan bintang itu adalah bukti bahawa bumi ni diselubungi oleh lapisan atmosfera. Kenapa? Sebab apabila cahaya daripada bintang tu, right, dia terpaksa menembusi lapisan atmosfera, right, pergerakan udara dalam lapisan atmosfera tu akan menyebabkan cahaya bintang yang menembusinya tu terbias,
right? Dia akan terbias ke sana dan ke sini, right? Dan proses pembiasan itu menghasilkan kelipan bintang yang kita lihat itulah, right? Itu yang disemadikan dalam lagu Twinkle Twinkle Little Star itulah, right? So the fact that star twinkles is proof that the Earth is surrounded by a layer of air. And this layer of air is called the atmosphere, right? Jadi itu dan meskipun lapisan atmosfera itu dia penting untuk menjamin kehidupan kita, right? Sebab kita perlu bernafas. Tetapi untuk ahli astronomi, lapisan atmosfera itu sesuatu yang mengacau cerapan dia sebab apa-apa jua sinaran, apa-apa jua gelombang elektromagnet yang datang daripada angkasa lepas, untuk gelombang itu tiba ke permukaan bumi, dia terpaksa menembusi lapisan atmosfera. Dan lapisan atmosfera kita ni, um, dia membenarkan sesetengah jenis gelombang elektromagnet untuk menembusinya. Dia membenarkan cahaya tampak untuk menembusinya. Dia membenarkan gelombang radio untuk menembusinya. Sebab tu kita boleh nampak cahaya matahari. Sebab tu kita boleh menerima isyarat daripada isyarat radio pada satelit untuk GPS semua ni. Right? Tetapi pada masa yang sama juga, lapisan atmosfera kita ni menghalang beberapa jenis gelombang elektromagnet. Lapisan atmosfera bumi menghalang, misalnya dia menghalang sinar ultra lembayung, ultra ungu daripada matahari. Right? Lapisan atmosfera kita juga menghalang sinaran sinar X, right, daripada angkasa lepas. Lapisan atmosfera kita juga menghalang sinar gamma daripada angkasa lepas. Right? Jadi sekiranya ahli astronomi yang ingin mencerap daripada permukaan bumi, mereka hanya boleh mencerap dalam dua jenis gelombang elektromagnet. Iaitu ahli astronomi hanya boleh mencerap dalam rantau cahaya tampak, visible light, right? Dan dia juga boleh mencerap dalam rantau gelombang radio. Itu saja. Sekiranya ahli astronomi contohnya ingin mengutip, right, sinar X daripada angkasa lepas, dia tidak boleh melakukannya daripada permukaan bumi kerana sinar X itu telah diserap oleh lapisan atmosfera bumi. Right? Kalau kita nak mencerap juga dalam sinar X, maka kita perlu menghantar teleskop sinar X tu ke luar atmosfera kita, yakni ke angkasa lepas. Right? Jadi lapisan atmosfera kita ni dia bertindak semacam semacam satu perisai juga yang menyerap beberapa gelombang elektromagnet, tapi membenarkan beberapa gelombang elektromagnet lain untuk menembusinya. Jadi ahli astronomi hanya boleh mencerap objek dalam cahaya tampak dan juga gelombang radio saja daripada permukaan bumi. Dan itu sekali lagi sebabnya kenapa ahli astronomi menghantar teleskop ke angkasa lepas. Sebab ada beberapa jenis gelombang yang tak boleh kita cerap daripada permukaan bumi. Right? So itu perkara ketiga yang menjadikan bumi ni bukan pelantar cerapan astronomi yang bagus. Yang pertama, saya tulis kat sini lah. Yang pertama adalah pusingan bumi pada paksinya. Pusingan bumi pada paksinya. Yang kedua adalah peredaran bumi. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Keliling matahari. Right? Yang ketiga adalah kewujudan hitam pula, tak apalah. Lapisan atmosfera yang membenarkan beberapa jenis gelombang elektromagnet untuk tiba kepada kita di permukaan bumi daripada angkasa lepas, tapi pada masa yang sama dia juga menyerap beberapa jenis gelombang elektromagnet daripada angkasa lepas. Jadi ketiga-tiga faktor ni, faktor pertama, faktor kedua dan faktor ketiga, ketiga faktor ini dia menjadikan bumi ni bukanlah satu
pelantar satu tempat untuk yang ideal untuk kita melakukan cerapan astronomi, right? Because the sky is always changing, right? Due to the Earth rotation, due to the Earth orbit around the Earth, around the Sun, right? And any light, any radiation coming from outer space will have to pass through the atmosphere. It will either get refracted or it will get absorbed, right? So these three things, ketiga-tiga perkara ini dia menjadikan bumi ni macam kurang sesuai lah sebenarnya untuk melakukan cerapan astronomi. Jadi bila kita belajar astronomi, kita kena tahu bagaimana bumi itu sendiri bukan membataskan, tetapi dia boleh kot, dia macam membataskan apa yang boleh kita cerap di langit, right? Dan itu tak maksud yang kita tak boleh melakukan cerapan langsung. Kita boleh je melakukan cerapan di permukaan bumi, cumanya maklumat yang kita boleh terima tu akan terbatas, right? Kita sebaliknya kita boleh mendapat maklumat yang lebih lumayan sekiranya kita boleh berada di luar bumi, di angkasa sana. Dan sebab itulah sekarang ini selain daripada teleskop yang ada di permukaan bumi, kita juga ada banyak teleskop yang berada di angkasa lepas. Misalnya teleskop angkasa Hubble, right? The Hubble Space Telescope, teleskop angkasa James Webb, the James Webb telescope, which is an infrared telescope. And then you have, let's see, we have the Chandra, teleskop angkasa Chandra, which is an X-ray telescope. Jadi selain daripada teleskop yang ada di permukaan bumi, right? Kita ada segugusan, kita ada armada teleskop-teleskop angkasa yang sentiasa mencerap alam semesta, right? Yang mengelilingi bumi, yang sedang mencerap angkasa lepas, right? Dan jadi bila kita bercakap tentang astronomi, right? Bila kita bercakap tentang astronomi, kita kena ubah pandangan kita dan kita tak boleh lagi anggap kalau astronomi ni teleskop yang ada di balai cerap yang terletak di atas gunung, kan. Itu memang betul, itu memang ada benda macam tu. Tapi selain daripada teleskop-teleskop yang ditempatkan di balai cerap di puncak-puncak gunung, ahli astronomi juga menggunakan melakukan cerapan daripada angkasa lepas menggunakan teleskop angkasa, right? Jadi semua ini apa yang saya telah beritahu setakat ni, ini semua sekadar macam nak masuk kepada bab kenapa kita bercakap tentang bumi terlebih dahulu dalam kursus berkenaan dengan astronomi, right? Sebab kita kena faham dulu dari mana kita sedang melakukan dari mana kita sedang memandang keluar ke angkasa lepas ni, right? Dan kita memandangkan kita menjejakkan kaki kita berjejak di bumi, maka kita kena tahulah sikit sebanyak tentang bumi ni bentuknya bagaimana, saiznya bagaimana, kan, kemudian pergerakannya macam mana, kemudian dia diselubungi oleh lapisan atmosfera. Lapisan atmosfera ni macam mana sebenarnya, right? Kita kena tahu semua benda ni supaya kita boleh tahu apa maklumat yang boleh kita perolehi daripada angkasa lepas, right? We have to know where we are standing. We are standing. We have to know where from. Kita perlu mengetahui dari mana kita melakukan cerapan itu supaya kita boleh memahami apa yang boleh kita cerap, right? Jadi untuk malam ini, apa yang kita akan lakukan, kita akan lihat sebenarnya kita akan melihat dua perkara sebenarnya. Yang pertama adalah tentang bentuk bumi. Right? Bumi dia bentuk apa sebenarnya. Yang kedua adalah setelah kita mengetahui bentuk bumi, right? Macam mana kita menentukan saiz bumi tu, right? Saiz ni merujuk kepada sama ada ukur lilit bumi tu, right? The circumference of the earth. Dan sekiranya kita mengetahui ukur lilit bumi itu, maka kita boleh menggunakan trigonometri untuk mengetahui ataupun geometri untuk mengetahui diameter bumi dan juga jejari bumi, right? Jadi kita boleh tahu betapa besarnya bumi ni lah, right? So itu yang kita akan bincangkan pada malam ini, right? Jadi kita mulakan dengan bentuk bumi dulu, right?
untuk kuliah pada malam ini, untuk kelas pada malam ini, bahagian ataupun bab dalam OpenStax Astronomy yang relevan adalah bahagian 2.2, right? Berkenaan dengan Ancient Astronomy. Tetapi bahagian yang relevan hanyalah tentang macam mana kita mengetahui, macam mana kita menentukan bentuk bumi dan macam mana kita mengukur saiz bumi, right? Bahagian itu je yang kita akan kupas pada malam ini, right? So kita mulakan. Jadi sejak 2,500 tahun yang lalu, right, manusia telah pun menyedari bahawa bumi ini bukan berbentuk lepes. Sebaliknya bumi ini dia berbentuk apa yang panggil spheroid buntat, right? Oblate spheroid, right? Dia bukan bentuk sfera, right? Bumi bukan bentuk dalam arti kata bumi bukan berbentuk bulat sempurna, right? Sebaliknya dia berbentuk spheroid. Macam mana bentuk spheroid ni? Dia bentuk seperti ini. So kalau korang tengok, ini adalah bentuk sfera. Jadi apa ciri-ciri bentuk sfera? Kalau kita lukis jejari kan, jejari sfera ni dari sini ke sini, right? Ni radius, right? Jejari ni untuk sebuah sfera, right? Jejari ni akan sama, tak kira lah arah mana yang kita ukur, right? So nilai R yang kat sini akan sama dengan nilai R kat sini, sama dengan R kat sini, nilai sama R kat sini, right? So this is a sphere, right? For a sphere, the radius in all direction will always be the same, right? Ataupun kadang-kadang dia guna perkataan isotropic. Isotropic. Iso means same, right? Tropic ni direction. Same direction. Maksudnya untuk sebuah sfera, bila kita kata satu objek itu bentuk sfera, maksudnya jejari dia sentiasa sama, tak kira arah mana arah mana jejari itu diukur, right? Tetapi dan bumi bukan berbentuk sfera, right? Bumi bukan bentuk sfera sempurna, right? Sebaliknya bumi berbentuk apa yang dipanggil spheroid buntal, right? Saya pun baru tahu oblate spheroid tu kalau terjemahannya adalah spheroid buntal. Which is nice. Buntal ni macam, yalah, dia macam gemuk di sisi lah kiranya, right? So kalau korang tengok untuk oblate spheroid ni, ataupun spheroid buntal ni, kalau kita lukis jejari je, jejari daripada pusatnya kat sini kan. Jadi ini dengan, so katakan ni R1, right? Jari ini dengan jejari ini R2. Dia tak sama, right? Jejari di bahagian pinggang ni lebih besar daripada jejari yang menegak ni, right? So kalau kita bayangkan bumi bentuk ni, so di sini, di sini adalah kutub utara, kutub utara, di bawah ni pula adalah kutub selatan, right? Dan let me just change the color. Ini adalah khatulistiwa kita, right? So this will be the equator. Khatulistiwa. Garisan khatulistiwa inilah yang membelah bumi ni kepada hemisfera utara atas ni dan hemisfera selatan yang bawah ni. Right? Jadi bila kita katakan yang bumi ni berbentuk spheroid buntal, ertinya jejari bumi di bahagian khatulistiwa tu lebih panjang berbanding dengan jejari bumi sekiranya diukur ke arah kutub tu. Right? Artinya cara nak bayangkan bentuk bumi ni, bentuk bumi ni macam buah tembikai lah kena. Kalau awak tengok buah tembikai kan, buah tembikai apa? Buah tembikai boleh ikut. Dia bentuk lonjong macam tu kan. Jadi dia kalau buah tembikai kan dia lonjong macam tu kan. Dia lonjong macam tu. So bumi ni kiranya dia macam penyet di kutub utara dan kutub selatan je. Right? Dan dia lebih gemuk di bahagian khatulistiwa je. Kenapa dia berbentuk begini? Ianya disebabkan oleh ini adalah hasil ataupun ini disebabkan oleh pusingan bumi pada paksinya, right? Apabila, let me just saya kena padamkan semua benda ni, right?
Kenapa bumi lebih gemuk di pinggang dia berbanding dengan yalah, di bahagian menegak dia? Ini disebabkan oleh pusingan bumi pada paksinya. Sebab sekiranya ini adalah paksi bumi. Bumi berpusing macam tu. Right? Dia berpusing macam tu. Right? Bila bumi tu berpusing macam tu, right? Akan ada daya emparan ataupun daya kalau dalam bahasa Inggeris the centrifugal force, right? Yang akan bertindak ke arah luar seperti ini. Right? Okay. Dan sorry, ini adalah right, so daya draw with touch, let's see. Dia bila keluar benda lah ni pun saya pun okay. So yang ini so daya emparan or the centrifugal force. Kan kalau centrifugal force kan dia bertindak ke arah luar kan. Jadi bila bumi tu berpusing right, pada paksinya dan disebabkan bumi ni bukannya satu jasad yang betul-betul tegar. The earth is not a rigid body, right? Bumi ni dia ada kekenyalan dia juga, right? Dan disebabkan bumi ni dia bukan objek, dia bukan jasad tegar, jadi apabila dia berpusing, maka daya emparan ni akan menolak, right? Akan menolak bahagian dalam bumi ni ke arah luar, right? Dan ini menjadikan bahagian khatulistiwa tu lebih melonjong berbanding dengan bahagian kutub utara dan kutub selatannya, right? Jadi sebenarnya kita macam kita di Malaysia kan, kita tinggal di kawasan khatulistiwa, kita kat sini kan. Jadi sebenarnya kita di khatulistiwa ni jarak kita di khatulistiwa dengan pusat bumi lebih jauh sedikit berbanding dengan sekiranya kita tinggal di kawasan kutub kan. Kalau kita tinggal di kawasan kutub kat sini, right? Jarak di antara kawasan kutub tu dengan pusat bumi adalah lebih dekat berbanding dengan jarak kita di khatulistiwa berbanding dengan di bumi. So kita yang hidup di kawasan khatulistiwa ni, kita sebenarnya berada lebih jauh sedikit daripada pusat bumi berbanding dengan orang ataupun dengan masyarakat yang tinggal di kawasan kutub, right? And this is due to the rotation of the earth, right? Due to the rotation of the earth, and also due to the fact that the earth is not a rigid body. Sekiranya bumi ni dia jasad tegar kan, jasad tegar ni maksudnya dia tak boleh diubah bentuk je kan. Jasad tegar ni kalau nak bayangkan dia macam bola besi lah, bola besi kan. Awak mampatkan ke, awak penyetkan kan, dia masih tak berubah bentuk kan. Manakala bumi ni dia bukan macam tu. Bumi ni mungkin macam bola plastisin lah kiranya, right? Kalau dilenyekkan, kalau dimampatkan, bentuknya boleh berubah, right? Dan so disebabkan bumi ni bukan jasad tegar dan disebabkan juga bumi ni berpusing, jadi ada daya emparan ni, ini menjadikan kawasan pinggang bumi tu, kawasan khatulistiwa tu lebih melonjong berbanding dengan kawasan kutub utara dengan kutub selatan. Jadi jadilah bentuk oblate sferoid buntal ni. Nanti saya pandangkan inilah bentuk macam ni, right? Macam ni lah kiranya, right? Jadi bumi berbentuk sferoid buntal, right? Dan itu menyebabkan kita yang berada di kawasan khatulistiwa, kita berada lebih jauh daripada pusat bumi berbanding dengan mereka yang tinggal di kawasan kutub, right? Jadi let's see. I don't want to tengok mana saya nak tengok. Ya, saya kena set balik benda ni. Siapa lah saya tekan. I should have saved it as PDF just now. Anyway, right. So bentuk ini disebabkan oleh kekenyalan bumi. Just draw this. Kekenyalan bumi. Artinya bumi ni bukan jasad tegar dan pusingan bumi pada paksinya, right? Yang menghasilkan daya emparan or centrifugal force. Justru sekiranya kita berdiri di kawasan kutub, kita akan berada lebih dekat dengan pusat bumi berbanding sekiranya kita berdiri di kawasan khatulistiwa. Dan perbezaan jarak kita
ke pusat bumi, right? Yang bergantung kepada di mana kita berada di permukaan bumi itu menyebabkan nilai pecutan graviti akan berbeza-beza bergantung kepada di mana kita berada di permukaan bumi, right? Kalau kita berada di kawasan khatulistiwa, kalau lihat nilai pecutan graviti je mungkin lebih rendah berbanding dengan sekiranya kita berada di kawasan kutub, right? Dan memandangkan nilai G ni, dia mempengaruhi betapa kuatnya daya graviti bumi menarik kita. Jadi dia secara tak langsung dia mempengaruhi berat kita, right? Jadi memandangkan nilai G di kawasan khatulistiwa tu lebih rendah berbanding kawasan kutub, maka kita ni macam lebih ringan, berat kita ni lebih rendah di kawasan khatulistiwa berbanding dengan sekiranya kita tinggal di kawasan kutub di mana pecutan graviti lagi tinggi. Jadi yalah, berat kan, kalau form untuk berat W sama dengan mg, right? Jadi kalau nilai G ni rendah, maka berat ni pun akan lebih rendah lah, right? Jadi itu antara natijah bentuk bumi ni, bentuk bumi yang bukan betul-betul sfera sempurna, sebaliknya bentuk sferoid, right? So itu berkenaan dengan bentuk bumi. Seterusnya, setelah kita mengetahui yang bumi ni bentuk sferoid kan, kita nak tahu apa bukti bahawa bumi ni memang berbentuk bulat ataupun sferoid ni kan. Sebab zaman sekarang ni ada saja puak-puak yang tidak percaya bahawa bumi ni berbentuk bulat atau bentuk sferoid, right? Ada saja golongan-golongan tertentu yang mendakwa bahawa bumi ni sebenarnya berbentuk leper. Jadi this is the flat earth, right? The flat earth book, flat earth kan. Mungkin awak pernah mendengar tentang dakwaan golongan-golongan sendiri. Mereka mempercayai bahawa bumi ni bukannya berbentuk sferoid, bentuk bulat, sebaliknya dia bentuk leper. So bumi ni macam bentuk cakra macam tu lah. Dan kita tinggal di bahagian atas cakra ni kan, dan jadi mereka membayangkan yang bumi ni bentuk macam roti canai itulah kiranya kan, dan manusia tinggal di atas roti canai itu, right? Jadi saya rasa bila kita berdepan dengan orang yang meragui bahawa bumi ni berbentuk bulat atau bentuk sferoid, perkara pertama adalah kita jangan maki orang. Kadang-kadang bila kita berdepan dengan orang-orang sebegini, kita pun rasa macam tak sabar, kenapa kau tak percaya yang bumi ni bentuk bulat kan. Sebaliknya apabila kita berdepan dengan orang-orang sebegini, saya rasa perkara pertama yang patut kita lakukan adalah kita patut tanya diri kita, macam mana aku tahu tak apa-apa selama ni aku percaya bumi ni bulat dengan berasas ataupun tidak. Sebelum kita memarahi orang lain kerana mempercayai bentuk bumi ni datar, kita patut check, kita patut semak kefahaman kita dulu. Aku ni, kalau orang tanya kepada aku, apa bukti awak bahawa bumi ni bentuk bulat, boleh tak aku jawab? Sekiranya kita tak boleh menjawab soalan itu, maka selama ini kita hanya kiranya macam kita sekadar percaya tanpa bukti lah bahawa bumi ni berbentuk bulat kan. Jadi kalau begitu kita tak boleh salahkan orang kalau orang yang lebih mendesak, orang yang lebih skeptik memutuskan untuk tidak mempercayai kita selagi mana kita tak boleh kemukakan bukti bahawa bumi itu berbentuk bulat, right? Sebab yalah, kita pun tak tahu kenapa, apa buktinya bumi bentuk bulat, lepas tu kita nak memaksa orang percaya pula kan. Jadi kadang-kala bila benda-benda macam ni, bila kita berdepan dengan golongan-golongan yang
berlainan pandangannya atau berlainan kepercayaan dengan kita, kita patut muhasabah balik, kita patut check balik, selama ini aku aku yakin bumi ni bentuk bulat atas asas apa? Aku ada bukti tak? Aku ada hujah tak untuk meyakinkan diri aku sendiri bahawa bumi ni berbentuk bulat? Ataupun selama ni pun aku just ikut-ikut orang je, ataupun selama ni aku tak pernah terfikir pun bumi ni bentuk apa kan? Jadi kalau begitu halnya, kita tak boleh salahkan orang yang tiba-tiba tersedar pasal tiba-tiba nak tahu kan, bumi ni bentuknya apa kan, dan sanggup berhempas pulas untuk menjawab persoalan tersebut. Kita tak boleh salahkan orang. We cannot blame people who are interested to know about something, who are passionate about something, when we ourselves are not able to convince us why something is true kan. Yalah, kalau kita pun tak tahu, kalau kita pun tak boleh yakinkan diri kita bahawa apa buktinya bumi ni bentuk bulat, macam mana kita nak pujuk dan dan yakinkan orang lain kan. Jadi kita kena tanya diri kita dulu, apa bukti-bukti yang aku ketahui ataupun yang dikemukakan oleh ahli-ahli sains dahulu dan sekarang untuk membuktikan bahawa bumi ni berbentuk bulat. Right? Jadi di sini saya senaraikan beberapa sebab-sebab, beberapa bukti-bukti kenapa bumi sebab kenapa bumi berbentuk bulat. Yang pertama adalah I will not go into each one sebab yang ni awak boleh baca dalam tu. Yang pertama adalah sekiranya awak pernah pergi ke pantai, ke tepi pantai, dan awak melihat sebuah kapal yang sama ada bergerak menjauhi awak ataupun mendekati awak. Apabila kapal itu, contohnya kalau kapal tu bergerak menjauhi awak, menjauhi pantai, awak akan nampak bahawa ketinggian kapal tu dia akan menjadi rendah secara beransur-ansur, dan ini disebabkan oleh kelengkungan permukaan bumi tu, right? Sebab kalau bumi tu berbentuk leper, maka sepatutnya sejauh mana kapal tu pergi daripada kita pun, kita akan nampak keseluruhan kapal tu lah if the earth is flat. But when we go, apabila kita pergi ke tepi pantai dan melihat kapal yang bergerak menjauhi pantai, kita akan nampak yang kapal ni perlahan hilang daripada pandangan kita. Right? Dan itu disebabkan, dan itu pemerhatian itu boleh dijelaskan dengan kelengkungan bumi. Right? Bumi ni bentuk bulat lah kiranya. Right? Yang kedua adalah bayang-bayang bumi yang kelihatan di bulan sewaktu gerhana bulan. Right? Jadi apabila gerhana bulan ni berlaku apabila bumi, right? So bumi kat sini, Earth, right? Berada di antara matahari, so sunlight is coming in from this direction and the moon is here, right? So the sun is somewhere over there, right? Jadi apabila bumi menghalang cahaya matahari daripada tiba ke bulan, right, maka berlakulah gerhana bulan, right? Artinya sekiranya kita berada di bulan, right, kita tak akan nampak matahari lah sebab matahari dihalang oleh bumi, right? Jadi sewaktu gerhana bulan, kita akan melihat bulan tu ditimpa, atau kita akan melihat bayang-bayang bumi menimpa ke atas permukaan bulan, right? Dan bentuk bayang-bayang bumi yang diperhatikan pada permukaan bulan tu dipengaruhi oleh bentuk bumi itu sendiri kan. Dalam arti kata kalau apa-apa objek kan, apa-apa objek, contohnya kalau macam mouse ni, katakan mouse ni, bayang-bayang yang dihasilkan oleh mouse ni akan bergantung kepada bentuk mouse ni kan. So sama juga bayang-bayang yang dihasilkan oleh bumi akan bergantung kepada bentuk bumi itu, right? Dan apabila kita memerhatikan bayang-bayang bumi
sewaktu gerhana bulan kita mendapati yang bayang-bayang bumi itu berbentuk melengkung, right? Bentuk melengkung, dan bayang-bayang yang melengkung ni hanya boleh dihasilkan oleh suatu objek yang juga melengkung, right? Jadi itu adalah bagaimana kita boleh menggunakan bayang-bayang bumi untuk sewaktu gerhana bulan untuk menentukan bentuk bumi itu sendiri, right? Kemudian yang ketiga, apabila kita bergerak, right? Apabila kita bergerak ke arah utara ataupun ke arah selatan, right? Kita akan mendapati langit yang kita boleh lihat tu akan berubah juga rupanya, right? Khususnya apabila kita melihat buruj dan juga bintang kutub. Kedua-dua perkara ini akan berubah apabila kita bergerak daripada ke arah utara atau ke arah selatan. Dan benda ni agak mudah untuk kita demonstrasikan menggunakan stellarium. So saya akan menggunakan tu sekarang lah. Let me just stop sharing this and then let me open my, I think it's already open. Let's see. Window, stellarium. I think it's this one. Okay, yes. Right. So let me just check whether it's nampak ke tidak. One. Okay, right. So this is stellarium, right? Dan apa yang boleh kita buat? Let's say I don't think. Anyway, tak apa. Kita sekarang bila kita buka stellarium, right? Kita perlu menetapkan kawasan kita dan juga masa dan tarikh kita. Kemudian barulah kita boleh nampak kawasan langit yang kita boleh nampak langit di kawasan tersebut. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang ni kita sedang berada di Kuala Lumpur, right? Dan ini adalah dan ini adalah langit yang kelihatan sekarang lah di Kuala Lumpur sekiranya tak hujan. So ada sepatutnya kita boleh nampak planet Mushtari, kita boleh nampak planet Zuhal, kita boleh nampak Vega, bintang Vega, kita juga boleh nampak bintang Altair, right? Ada tulis kat sini, this is Deneb, right? So 3 bintang. Anyway, so ini adalah rupa langit dari Kuala Lumpur, right? Pada pukul 9.45 malam, right? Waktu tempatan lah kiranya, right? So kita nak tengok bagaimana langit ni akan berubah sekiranya kita bergerak ke arah utara. So katakan kita dan bila kita bergerak ke arah selatan. Jadi mari kita naik ke atas ni. Let's see. Let me just click here. Right. So we are somewhere in Russia, I think, kat sini. Mari kita lihat rupa langit tu. Dan kalau korang tengok, bila kita bergerak ke arah utara, right, ke arah utara kan daripada Malaysia ke Rusia tadi, ada beberapa bintang yang masih boleh kelihatan juga. Kita masih boleh nampak planet Jupiter. Kita boleh nampak bintang Vega, bintang Altair, right? Tetapi ada dan Deneb is here, right? Tetapi ada juga beberapa objek langit lain yang tidak kelihatan di Kuala Lumpur dan boleh sebaliknya kelihatan di Rusia, di hemisfera utara. Kita boleh sekiranya kita berada di Rusia, pada rasanya latitude dia 99 latitude 70 darjah, right? Kita boleh nampak planet Marikh. Ini kita tak nampak daripada Kuala Lumpur tadi, right? Pada waktu yang sama. This is more or less the same time, right? Apa yang kita ubah hanyalah kita ubah kedudukan kita daripada khatulistiwa ke arah utara. Dan kita juga boleh nampak bintang Capella, right? So ini kedua-dua jasad ni kita hanya boleh nampak apabila kita berganjak daripada Kuala Lumpur ke Rusia tadi, right? Sekarang ni kita kembali ke Kuala Lumpur. Let me just go back to Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tak ada. Kuala Lumpur, ya. Kuala Lumpur. Right? So kita kembali ke Kuala Lumpur, right? So kita ada Vega, Altair, Jupiter, Saturn. Mari tak ada, right? Mari tak ada. Capella pun tak ada, right? Jadi bila kita beralih daripada
khatulistiwa ke suatu tempat di hemisfera utara, rupa langit yang boleh kita lihat pun akan berubah. Right? Dan ini hanya boleh dijelaskan sekiranya permukaan bumi ini melengkung. Sebab kalau kita hidup di sebuah planet yang leper, kan, if we live on a flat surface, then kalau kita bergerak ke utara ke selatan sepatutnya kita ya, sebab kita masih akan nampak uh, rupa langit yang sama sebab kita berada di atas permukaan yang rata. Right? Sebaliknya, sekiranya kita memerhatikan rupa langit yang berbeza apabila kita bergerak ke arah utara dan juga arah selatan, pada kita bergerak ke arah selatan, itu hanya boleh berlaku sekiranya kita tinggal di atas sebuah permukaan yang melengkung. Right? Jadi itu je punya hujahnya. Right? So tadi kita Kuala Lumpur, mari kita ke selatan pula. Let's go to Australia lah, kita tengok apa langitnya kat sana. Right? So again, sekarang ni kita berada di somewhere in Australia. So planet Jupiter ada, Saturn ada, China ada. Right? Selain itu ada juga bintang lain yang tidak kelihatan apabila kita berada di Kuala Lumpur, Rigel, right? Rigel kat sini dan Rigel Centaurus kat sini, right? Jadi sekali lagi, sekiranya kita hidup ataupun sekiranya kita mendiami bumi atau planet yang leper, planet yang permukaannya tu leper, sepatutnya, right, kita menjangkakan rupa langit yang kita nampak daripada apabila kita bergerak ke utara ke selatan tu akan kekal sama. Tetapi kita boleh lihat menggunakan stereo, apabila kita bergerak ke arah utara daripada Kuala Lumpur ke arah utara, kita buru-buru yang kelihatan ataupun bintang langit yang kelihatan tu akan berbeza juga. Right? Ada bintang yang sama yang kita nampak, tapi ada juga bintang yang tidak kelihatan di Kuala Lumpur tapi kelihatan di Rusia. Right? Sama juga bila kita berganjak daripada Kuala Lumpur ke Australia tadi, right? Ada bintang yang kelihatan di Kuala Lumpur tapi tak kelihatan apabila kita berada di Australia, right? Jadi itu secara kasarnya bagaimana kita boleh bagaimana kita boleh menggunakan apa yang kita lihat di langit tu untuk menentukan bentuk muka bumi, bentuk bumi yang kita diami tu, right? Satu lagi adalah tentang ketinggian bintang Polaris tu. Let me just go to somewhere. Kita balik ke Kuala Lumpur dan kita cari bintang Polaris kat situ. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Right, Kuala Lumpur. Kita cari bintang Polaris kat mana kat sini. Let's see. Polaris. Right. So Polaris is there. Right. Kita zoom in. Kat belakang pokok ni. Let me just buang the ground. Right. Polaris di sini. Right. Dan kalau korang tengok ketinggian Polaris daripada ufuknya kat sini. Right. Ufuknya kat sini tadi. Sorry. Ufuknya kat situ. Sorry. Ufuknya kat situ tadi. Let me just use this too. Right. So ketinggian Polaris daripada ufuk tu diberikan oleh ini, altitude, altitude, right? Altitude Polaris ataupun ketinggian Polaris di langit Kuala Lumpur adalah 3 darjah 39 minit dan 29 saat. Right? Ini adalah ketinggian Polaris di Kuala Lumpur. Mari kita cuba pergi ke suatu tempat ke arah utara dan kita lihat bagaimana ketinggian Polaris ini berubah, right? So let me just, so as you can see in Kuala Lumpur, Polaris is very low. Dia amat dekat dengan ufuk. Kita tak nampak pun kalau sebab dia terlalu rendah, right? Mari kita berganjak ke satu tempat yang berada di utara sikit. Let's go here.
right? Somewhere in Mongolia, right? Kalau korang tengok, apabila kita berpindah ke arah utara, right? Polaris yang tadinya berada rendah di langit Kuala Lumpur, kini berada lebih tinggi di langit kawasan Mongolia. Kalau tengok altitude je dah jadi 42 darjah, right? Mari kita naik, kita ubah lagi. Kita ubah lagi tinggi lagi. Right? Again, Polaris dia jadi semakin tinggi, right? Sekarang ni kita berada somewhere in Russia, kan? Jadi tadi 43 darjah kan di Mongolia. Altitude Polaris ni, sekarang ni altitude Polaris dah jadi 68 darjah. Jadi kita boleh lihat bagaimana apabila kita bergerak daripada kawasan Khatulistiwa, kita naik ke arah utara, ke Mongolia, kemudian ke Rusia, ketinggian ataupun altitude bintang Polaris ni juga berubah. Dia semakin kita bergerak daripada Khatulistiwa ke arah utara, Polaris ni semakin mendaki tinggi di langit, right? Dan perubahan altitude Polaris ini memberitahu kita yang apabila kita bergerak daripada kita bergerak daripada Khatulistiwa kemudian ke arah utara di permukaan bumi, permukaan bumi ni dia melengkung, right? Sebab sekali lagi, kalau kita tinggal di sebuah planet yang leper, kan, Polaris tu akan sentiasa berada di atas kepala kita, kan, dan tak kiralah kita bergerak ke arah mana-mana pun di permukaan bumi, maka ketinggian Polaris daripada mana-mana kedudukan tu akan sentiasa kekal sama. Tapi memandangkan kedudukan bintang Polaris ni berubah-ubah apabila kita bergerak daripada Khatulistiwa ke arah utara, maka itu memberitahu kita yang permukaan bumi ni dia bukan rata tapi melengkung. Kita juga boleh melihat apa yang berlaku sekiranya kita bergerak ke arah selatan. So let's say here, dan kita tengok bagaimana Polaris surah. Kalau korang tengok sekarang ni kita tak nampak pun bintang Polaris. Kenapa? Sebab di lokasi ini Polaris di hemisfera selatan, Polaris berada di bawah ufuk. Ia dihalang oleh permukaan bumi. So this is the surface of the earth. So as you can see here, this object never rises, right? Jadi itu memberitahu kita yang Polaris ni hanya boleh dilihat oleh mereka yang tinggal di kawasan Khatulistiwa dan hemisfera utara, right? Ianya tidak boleh dilihat oleh mereka yang tinggal di hemisfera selatan, right? Sekiranya bumi ni berbentuk leper, sepatutnya Polaris tu boleh saja dilihat sama ada daripada hemisfera selatan ataupun daripada hemisfera utara. Tapi memandangkan pola bintang Polaris ni hanya boleh dilihat daripada satu hemisfera saja, daripada hemisfera utara saja, maka itu memberitahu kita yang dan apabila kita berada di hemisfera selatan, kita tak nampak Polaris tu sebab ia dihalang oleh permukaan bumi. Itu memberitahu kita yang bumi ni bukan berbentuk leper. Because if we live on a flat earth, then we should be able to see Polaris from anywhere on the flat surface. The fact that we cannot see Polaris when we are in certain locations, when we are in the southern hemisphere, means that the surface of the earth must be curved, right? So itu itu caranya kita menggunakan pemerhatian astronomi untuk membuktikan bahawa bumi ni berbentuk bulat, bentuk sfera, right? So let me just close this first. Actually I can let's look at the other two. Stop sharing, right? I need to share yang ini dulu. Okay. Right. Kalau korang tengok senarai bukti-bukti yang saya letak di sini, ada beberapa senarai tu, ada beberapa yang saya senaraikan tu saya letak dalam kurungan S, 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 S ni.
apa maksud S dalam kurungan tu? Bukti-bukti yang telah saya label dengan S ni adalah bukti-bukti yang awak boleh boleh yakin awak boleh gunakan secara real untuk memerhatikannya. It means that macam contohnya bayang-bayang bumi yang kelihatan sewaktu gerhana bulan. Awak boleh menggunakan stellarium untuk mensimulasikan gerhana bulan, dan awak boleh lihat sendiri bagaimana bagaimana bayang-bayang bulan itu, bayang-bayang bumi ke atas bulan tu berbentuk melengkung, right? Actually we can do it after this. We can do yang altitude bintang kutub ni kita dah lihat tadi, right? Buruj langit yang macam kita dah lihat tadi. Waktu tempatan longitude berlainan pun ini pun awak boleh gunakan stellarium. Dalam arti kata, kalau awak buka stellarium, kemudian awak pergi awak pergi ke contohnya sekarang di Kuala Lumpur pukul 10 malam, right? Tapi kalau awak berpindah ke contohnya ke Mekah, dan dia masih petang. Kalau awak pindah ke London, masih siang lagi. Kalau awak pindah ke New York, masih siang lagi, right? Ataupun masih waktu pagi. Jadi kewujudan zon-zon waktu yang berbeza ini pun adalah salah satu bukti bahawa bumi ini berbentuk bulat. Sebab kalau bumi ini berbentuk leper dan matahari ini menyinari ke atas permukaan yang rata, dan semua kawasan di atas permukaan itu sepatutnya berada pada waktu mengalami waktu yang sama lah, right? The fact that different places on Earth experience different times means that the shape of the earth cannot be flat, right? Because a flat earth would experience the same time everywhere, right? So itu satu lagi bukti berkenaan dengan sama bumi ni, berkenaan dengan bukti yang menyokong bahawa bumi ni berbentuk bulat, right? Jadi bila kita lihat ke semua bukti-bukti ni, kita sepatutnya bertanya, apa yang boleh kita buat adalah kita bertanyakan kepada diri kita kan, antara semua sebab-sebab, antara semua bukti-bukti ni, bukti yang mana satu yang paling kukuh pada pandangan kita, right? Dalam arti kata, bukti yang mana satukah yang bila yang awak rasa kalau awak kuasai bukti ni dan memang pendirian awak tu tidak boleh digoncang, right? Dan bukti mana yang mungkin paling lemah ataupun kurang kukuh, right? Dan saya galakkanlah awak semua untuk menyusun cuba untuk menyusun sebab-sebab yang telah saya senaraikan ni dari yang paling kukuh sehinggalah yang paling lemah, right? Apa yang kita maksudkan dengan kukuh dan lemah ni saya serahkan kepada awak untuk tentukanlah. Sebab setengah orang mungkin rasa bukti yang kukuh adalah bukti yang semua orang boleh faham, right? Ataupun ada setengah orang kata, wah, bukti yang kukuh adalah bukti yang mesti ada matematik, right? Ataupun bukti yang kukuh adalah bukti yang mesti berdasarkan pemerhatian, right? Ataupun bukti yang kukuh adalah bukti yang aku boleh lihat dengan mata kepala aku sendiri kan. Aku tak mau guna simulasi, aku tak mau guna semua ni sendiri. Jadi bergantung kepada apa yang awak maksudkan dengan bukti yang kukuh. Orang yang beza mungkin akan menyusun bukti-bukti ni dengan urutan yang berlainan. Right? Untuk setengah orang macam bukti bahawa kapal yang bergerak menjauhi pantai yang ini. Untuk setengah orang, macam untuk saya untuk saya sendiri, bukti yang pertama ni adalah bukti yang paling jelas dan paling kukuh sekali. Sebab you can convince yourself. Awak boleh meyakinkan diri awak sendiri kan. Berdiri di pantai dan tengoklah benda tu, dan awak boleh yakinkan diri sendiri bahawa bumi ni bentuk bulat kan. Bukti-bukti lain contohnya gambar planet bumi yang diambil dari angkasa lepas. Well, yang ni mungkin kalau orang tu memang tak percaya yang kita pernah pergi ke angkasa lepas, dan kalau kita bagi gambar bumi daripada angkasa lepas pun dia tak akan percaya juga kan. Jadi pada pandangan saya, macam bukti berdasarkan gambar ni dia ada kegunaan je, cumanya dia pun ada keterbatasan je lah, right? So saya galakkanlah untuk
untuk memikirkan antara kesemua bukti-bukti ni, bukti mana yang pada pandangan awak paling kukuh sekali, dan bukti mana yang awak rasa macam yang paling lemah ataupun yang kurang kukuh, right? Jadi saya janjikan apa? Oh, saya janjikan nak tunjukkan gerhana bulan. So we will end with that. Tapi sebelum tu saya kena cari bila gerhana bulan berlaku kan. Let's see. I need to see a total lunar eclipse, right? So when does it take place? Bila yang baru ni? Tuesday, November, 8 November. Where? Dekat mana ni? Dekat mana? Let's see. Saya tengah cari tarikh lunar eclipse, apa, gerhana bulan. Sekejap. Let's see. Dia lalu dekat. Let's see. Let's see this 7. Ya, saya share screen supaya boleh nampak. Just share my screen. So I need to go to see. Maaf lagi banyak bertukar-tukar screen. Anyway, I need to go to Tokyo. Ya, Tokyo. Saya setkan dulu, lepas tu baru saya tu. Let me try this again. Share. Bukan yang ni. Stop presenting. Sorry. Share. Dia slow malam. Anyway. Let's see. I need study. So. Okay. So saya perlu berada di Tokyo pada, let's see, I need to be on the 7th of November, sorry. November, where is the moon? So I need to I need to just focus on that. So let's see whether we can see the eclipse or not. I'm not sure when does the eclipse occur. Let's see. Fine. Situ. I can get it to work, I think. Yes, there you go. So kalau korang tengok this 8th of November kan. Okay, so sekarang ni ini adalah bulan pada 8 hari bulan November di Tokyo. So as you can see, kita tengok apabila kita gerakkan masa je, kita can just fast forward the time. Right? Kalau korang tengok bulan ni ada bayang-bayang yang warna hitam ni, ini adalah bayang-bayang bumi. Right? Bayang-bayang bumi yang sedang menutupi bulan. As you can see, it is slowly covering the earth. Dan korang boleh nampak yang bayang-bayang bumi ni dia berbentuk melengkung. Right? Dia berbentuk melengkung. Dan bayang-bayang yang melengkung ni hanya boleh dihasilkan sekiranya objek yang menghasilkan bayang-bayang tu pun berbentuk melengkung jugalah. So as you can see, bayang-bayang bumi sedang menutupi bulan. So sekarang ni, right, pukul 7. Jadi ini adalah bayang-bayang bumi yang sedang menutupi ataupun sedang menimpa ke atas permukaan bulan. So as you can see, bulan tu nampak gelap, right? Nampak merah-merah sikit. Itu disebabkan oleh cahaya matahari tu dia diserakkan oleh lapisan atmosfera bumi, dan dia hanya cahaya warna merah, ada cahaya warna merah saja yang menembus, right? So as you can see, gerhana sedang berlaku lah sebenarnya, right? Dan bayang-bayang bumi mulai keluar daripada bulan, dan sekali kita nampak bahagian cerah kat sini kan, dia mula cerah kat sini, kegelap. Just give it time, right? So again, kita nampak yang bayang-bayang bumi ni bergerak keluar daripada bulan, right? So bulan tu dia cerah balik macam ni, right?
Dan ini berlaku, masih 8 November. So it is occurring within a few hours, right? So ini bukan fasa bulan, ini gerhana bulan, right? Dan let me just stop, right? Kalau korang tengok kan, yang warna hitam kat sini, yang belah kanan ni, ini adalah bayang-bayang bumi yang sedang menutupi bulan, right? Yang bahagian ni bersinar sebab bahagian bulan ni dia ditimpa oleh cahaya matahari, right? Yang bahagian sini dia gelap sebab cahaya matahari tu dihalang oleh bumi. So ini adalah bayang-bayang bumi lah. Dan kalau korang boleh lihat yang bayang-bayang ni bentuk melengkung. Dan kelengkungan bayang-bayang inilah yang memberitahu kita bahawa bumi ni berbentuk bulat, bukannya berbentuk lepeh. Right? So kalau awak berminat untuk mensimulasikan gerhana bulan ni, awak boleh pilih buka Stellarium, lepas tu pilih Tokyo, right? Tukarkan kawasan tu ke Tokyo, pilih 8 November, right? 8 November, dan awak boleh mulakan mungkin dalam pukul waktu senja di sana. Kemudian just play it, and then it will simulate the lunar eclipse for you, right? So that is that. Nice. Itu kelebihannya bila stellarium ni, kita boleh mensimulasikan fenomena astronomi dengan apa, mengikut kadar yang kita nak, so let me just end with, let's see, saya pergi balik ke tu. Not sure whether my pad is slow ataupun ke. Anyway. Right. Jadi kalau kita kembali ke sini, right? Di bahagian nota tu, di dalam nota yang saya edarkan tu, ada sebuah raja yang menunjukkan bukti-bukti apa yang kita bincang tadi, bukti-bukti bahawa bumi ini bentuk bulat. Yang pertamanya adalah ships disappearing over horizon, kehilangan ataupun kemunculan dan tenggelamnya kapal apabila dia bergerak mendekati ufuk, right? Kalau kita berada kat sini, kalau kita berada di sini, right? Kemudian kita melihat kapal ini, apabila kapal ni bergerak ke arah sini dan perlahan demi perlahan, right? Kapal itu akan tenggelam di bawah ufuk kita, right? Jadi dan itu berlaku disebabkan bumi ini berbentuk bulat, right? Kemudian ini tadi, sekiranya bumi berbentuk berbentuk lepeh, right? Maka bayang-bayang bumi yang jatuh ke atas bulan tu, dia takkan bentuk dia akan berbentuk seperti ini, right? Sebaliknya apa yang kita lihat dari simulasi tadi, kan, bayang-bayang bumi yang jatuh ke atas bulan. So this is the moon. This is the moon, the moon, right? The moon. Sorry, that's not the moon actually. This is the moon. Sorry. Ini bulan, right? Dan ini adalah bayang-bayang bumi yang jatuh ke atas bulan, right? Dan kalau korang lihat, dianya bentuknya sama seperti apa yang kita lihat dalam simulasi tadi. So sekiranya bumi itu berbentuk lepeh, kan, bentuk lepeh macam ni, maka bayang-bayangnya akan berbentuk seperti itulah. Tapi ini kita tidak nampak ini tadi, right? Sebabnya kita nampak ini. Jadi itu memberitahu kita bahawa bentuk bumi mestilah bulat dan bukannya lepeh seperti ini, right? Jadi ini antara bukti-bukti yang kita kemukakan untuk menyokong pendirian kita bahawa bumi ini berbentuk bulat dan ataupun lebih tepat lagi bentuk spheroid, right? Dalam arti kata bahagian khatulistiwanya lagi gemuk berbanding dengan bahagian kutub utara dan kutub selatannya, right? Jadi sepatutnya kita nak membincangkan tentang penentuan saiz bumi ni, tapi saya rasa sebab pun dah agak lewat dah, jadi awak boleh tonton video untuk cara Eratosthenes ni. Saya ada kongsikan video. Untuk cara Al-Biruni ni saya ada kongsikan di sini, saya ada kongsikan saya ada kongsikan pautan
yang menerangkan macam mana Al-Biruni menentukan jejari bumi, dan di sini pula adalah video yang menerangkan macam mana Eratosthenes menentukan sekali jari bumi, ukur lilit bumi juga, right? So ini adalah gambar Eratosthenes kat sini, dan ini Al-Biruni. Mereka ni kalau lihat usia mereka ni, Eratosthenes ni hidup 200 tahun sebelum Masihi. Al-Biruni pula 973 selepas Masihi. Jadi dalam 1000 tahun, right, 1000 tahun memisahkan kedua tokoh ni. Tapi apa yang patut kita insafilah, seawal 2200 tahun lalu, umat manusia bukan saja telah mengetahui bentuk bumi yang betul, tetapi mereka juga telah berjaya mengukur saiz bumi, right? Dan saya rasa ini pengajaran yang penting, sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang sejarah kan, tentang sejarah zaman silam, kita sering menyangkakan orang zaman dulu mesti kolot kan. Kita sekarang ni ada teleskop, ada mikroskop, ada komputer, ada iPad, kita ni lagi canggih daripada diorang. Tetapi kalau kita fikirkan, sekarang ini menularnya golongan-golongan yang menolak bukti bahawa bumi ini berbentuk bulat kan. Sedangkan hal itu telah pun disepakati, telah pun diketahui hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi itu sepatutnya membuat kita berfikir, adakah kita telah maju ataupun mundur? Sebab sepatutnya soal bentuk bumi itu sepatutnya dah settle dah, right? Tapi dan ianya amat membingungkan, bagaimana masih boleh ada orang yang percaya bahawa bumi ini berbentuk leper. Kadang-kadang orang yang sama juga akan tanpa segan silunya akan naik kapal terbang dan naik kapal semua ni kan, guna GPS kan. Tapi pada masa sama mereka masih berdegil bahawa bumi ni berbentuk leper, bukannya bentuk bulat. Jadi sekiranya orang zaman dulu telah pun mengetahui bentuk bumi yang tepat, namun sekarang ni ada orang yang percaya sebaliknya, kita patut berfikir, adakah ini bermaksud bahawa kita sebagai umat manusia ni, adakah kita telah mundur dari segi tahap pengetahuan kita, right? Kita mungkin mempunyai teknologi yang lebih canggih, tetapi dari segi kefahaman asas kita tentang dunia kita dan tentang planet kita diami itu mungkin sama saja ataupun lebih teruk lebih mundur berbanding dengan apa yang orang yang hidup 2000 tahun yang lalu ketahui, right? Dan ini salah satu keseronokan bila kita belajar fizik ataupun belajar sains kan. Meskipun sains sering dikaitkan dengan benda yang baharu, tetapi jangan kita lupa yang sains itu mempunyai warisan yang sangat panjang, right? Sains bukan ditemui oleh orang yang hidup pada abad ke-20 kan. Sains dah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi bila kita belajar astronomi, bila kita belajar astronomi, kita akan dibiasakan dengan jangka masa yang panjang, dengan saiz yang besar. Bila kita belajar sejarah, kita pun akan dibiasakan dengan jangka masa yang panjang juga, dan kita akan belajar tentang sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh kita terdahulu, right? Jadi saya berhenti di sini dan kita sambung pada hari Isnin hadapan, right? Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, boleh kemukakanlah dalam grup Telegram tu. Dan I think the best way is to ask through Telegram group, right? Supaya semua orang pun boleh membaca soalan awak, dan saya tak perlu nak menjawab soalan yang sama berulang kali, right? Jadi kita berhenti di sini. Terima kasih atas kerana meluangkan masa malam ini, dan kita jumpa lagi pada hari Isnin depan, right? Jadi selamat malam dan Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Terima kasih semua. Thank you, sir. Terima kasih.
Thank you, sir. Terima kasih.